cikgu akan masuk topik hukum indeks, which is yang topik bab yang persamaan linear tu, yang Puan Zihan ajar last tu, nanti cikgu cover balik. Okay, sekarang ni cikgu akan pergi topik baru sebab kita nak kejar syllabus, nak habiskan syllabus cepat yang mungkin lah supaya cikgu boleh drill kamu untuk daripada bab yang pertama tu. Okay, so cikgu akan guna bahan yang cikgu hantar dekat group WhatsApp. Kamu boleh buka lah sama ada lepas ni ataupun bila-bila lah. Tapi cikgu akan guna bahan tu. Okay, so cikgu akan share. Okay, kelas. So untuk topik indeks kata 4 ni, dia ada 3 benda. Indeks, lepas tu cert dengan log. So kita akan masuk satu persatu dulu, iaitu hukum indeks. So hukum indeks ni, this one. Okay, ini rules yang kamu dah tahu sebelum ni. So, rule yang pertama, okay, kalau base dia sama, kuasa tu boleh tambah. Okay, contoh 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Kalau darab, dia tukar jadi tambah. Iaitu dia akan jadi 3 tambah 4, 2 kuasa 7 lah. This one. Ini kamu dah belajar masa sebelum ni. Kalau darab, jadi tambah. Kalau bahagi, dia jadi tolak. Syarat dia, base dia mesti sama. 2 kuasa 5 bahagi 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 5 tolak 2. Sama dengan 2 kuasa 3 lah. Ini pun kamu dah tahu rules yang nombor 2. Okay. Dia vice besar. Maksudnya kalau dari sini boleh pergi sini. Sini pergi sini. Okay. Kamu kena tahu dua-dua tu. Dua-dua arah. Okay. Yang ketiga, kalau kuasa dengan kuasa dia jadi darab lah. 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 3 kuasa 2 dia akan jadi 2 kuasa 6. Okay, ini rules yang ketiga. Rules yang keempat adalah A kuasa kosong sama dengan 1. Apa-apa kuasa kosong, jawapan dia adalah 1. So, 7 kuasa kosong 1, 5 kuasa 4, 4 kuasa kosong pun 1. Okay, itu rules yang keempat. Rules yang kelima, okay, kalau dia bracket, kuasa pecahan, okay, maksudnya bracket A per B, so sebenarnya dia adalah A kuasa M, B kuasa M. This one is M. Okay, contoh macam ni. Bracket 3 per 5 kuasa 2. Sebenarnya adalah 3 kuasa 2, 5 kuasa 2. Okay, dia akan dapat 9 per 25. This one. Ini adalah rules yang kelima. Okay, rules yang keenam. A kuasa negatif M adalah 1 per A kuasa M. This one. Okay, contoh begini. 3 kuasa negatif 2 sebenarnya dia boleh jadi 1 per 9. Okay, ataupun ni lah. Okay, ataupun dia terbalik benda ni. Okay, kalau maksudnya kalau 1 per 5 kuasa 2 sebenarnya dia boleh jadi 5 kuasa negatif 2. Benda yang sama. Okay, dan rules yang terakhir adalah rules nombor 7. Okay, adalah kalau dia pecahan, kuasa tu pecahan, dia sebenarnya bentuk dia macam ni. Contoh. Okay, contoh macam ni. Okay, cuba kamu tengok contoh ni. Okay. This one. Okay, 25 kuasa 3 per 2. Yang bawah ni dia akan jadi punca, yang atas ni dia akan jadi kuasa. So dia jadi macam ni. Kuasa 25 kuasa 3. So kita akan settlekan punca dulu. 25 punca kuasa 2 dia dapat 5. And then kuasa 3. So jawapan dia 125. Okay. So this one semua kamu dah belajar 7 rules yang kamu kena tahu. Okay, 7 rules yang kamu kena tahu dan kamu kena hafal baik-baik, kamu kena ingat baik-baik benda ni. Sebab dia akan efek untuk hukum indeks keseluruhan. Okay. 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 So cikgu masuk latihan terus. Exercise 1. Sama ada kamu salin ataupun
kamu akan print yang bahan yang cikgu dah bagi tadi. Okey, okey kelas. Cuba kamu tengok. Okey. X kuasa 2, Y, Z kuasa 3 darab X, Y kuasa 2. Okay, kita akan kumpulkan asas yang sama. Darab kuasa jadi tambah. So, jadi X kuasa 2 tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab X ni kuasa 1. Okay, tengok Y pula. Y, sini kuasa 1, sini kuasa 2. So, jadi 1 tambah 2. Z, Z tak ada partner, kosong seorang. So, Z kuasa 3. So, bila kita nak simplify, nak ringkaskan, dia akan jadi X kuasa 3, Y kuasa 3, Z kuasa 3. Okay, kalau kamu nak buat bentuk cantik lagi, buat bracket lah. X, Y, Z kuasa 3 pun boleh. Okay. 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 Cuba tengok soalan nombor 2 pula. Okay. Soalan nombor 2, kalau cikgu settlekan atas-atas, bawah-bawah dulu. Okay, kita tengok yang atas ni dulu. Kamu tak payah gelojoh sangat, buat satu-satu. Okay. Kadang-kadang ada yang budak dia nak terus potong-potong. Okay, kamu ambil dulu atas ni. So dia akan jadi begini. Okay. So M kuasa 1 tambah 1 sebab sini 1, sini pun 1. N kuasa 3 tambah 1. Okay, sebab sini 3, sini 1. Per N tak ada. 2 ni 2 kat depan sebab dia tak ada partner. So M kuasa 2 tambah 1. So kita simplify, dia akan jadi M kuasa 2 N kuasa 4 per 2N M kuasa 3. Okay. So baru kita selesaikan bahagi. Okay. M dengan M ni dia bahagi. So kita boleh selesaikan, dia jadi tolak lah. So dia akan jadi macam ni. Okay. So dia jadi M kuasa 2 tolak 3 N kuasa 4 tolak 1 per 2 kat bawah. Okay, sebab 2 ni tak pergi mana-mana lah, dia kat bawah. So dia akan jadi M kuasa negatif 1 N kuasa 3 per 2. Okay, so sama ada kamu nak kekalkan bentuk macam ni ataupun kamu nak pemudahkan dia lagi, nak cantikkan dia lagi, dia boleh jadi macam ni. N kuasa 3 per 2M. Sebab dia negatif 1, kamu boleh buat turun. So final jawapan boleh jadi begini ataupun begini. Okay, terpulang kat kamu. Okay, janji bentuk termudah. Okay, okay, tengok soalan yang ketiga. Okay, ini. Bila ada bracket, kita buka bracket dulu. P kuasa 4, Q kuasa 20. Kenapa Q kuasa 20? Sebab 5 darab 4. Darab dengan P kuasa 3. So, oleh kerana dia darab, P dengan P sama base, so kamu boleh selesaikan lah. Okay, so dia akan jadi P kuasa 7, Q kuasa 20. Okay, so tu jawapan dia. Settle. So 3 contoh untuk simplify. So benda ni kamu dah buat masa tingkatan 3. Dia ulang balik je. Okay. 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 So nanti kamu buat latihan yang cikgu bagi dekat link yang cikgu bagi tu. Okay. Okay, cuba kamu tengok exercise nombor 2. Okay, latihan nombor 2. Okay. Soalan ni dah soalan SPM. Dia dah start masuk soalan SPM lah. Okay, kita tengok bentuk yang pertama. Soalan yang pertama ni. Okay. P kuasa X tolak 1 sama dengan 8 kuasa X tambah 3.
Okay, kelas. 4 dengan 8, dia adalah sama base. Datangnya, asal usulnya datang daripada 2 kuasa. Dekat sini 2 kuasa 2. Dekat sini 2 kuasa 3. Okay, sebab 2 kuasa 3, 8. So, hukum indeks kata, kalau kuasa dengan kuasa, dia jadi darab. So, kita darabkan, dia akan jadi gini. 2 kuasa 2x tolak 2 sama dengan 2 kuasa 3x tambah 9. Cikgu kenapa tambah 9? Sebab ini darab masuk dalam. Okay, so bila kita dah simplify, okay, kita dah samakan macam ni, so kita boleh potong base. Ignorekan je. So kita nak selesaikan, kita ambil yang atas ni. Okay, so dia jadi 2x tolak 2 sama dengan 3x tambah 9. So kamu selesaikan, pindah rendah, 2x tolak 3x sama dengan 9 tambah 2. Okay, ni pindah depan, ni pindah belakang lah. So 2x tolak 3x, negatif x, 9 tambah 2, 11. So x sama dengan negatif 11. Okay. So cikgu akan ulang lagi sekali untuk soalan ni. Kamu tengok betul-betul. Okay, lagi soalan macam ni Soalan macam ni dia dah gerak keluar dalam SPM kamu. Okay. First kali kamu tengok soalan 4 dengan 8. Dia adalah sama base. Iaitu asas dia adalah 2. Okay. Yang seorang ni 2 kuasa 2. Yang seorang lagi 2 kuasa 3. Okay. Bila dah sama base, hukum indeks kata yang ini, kuasa ni boleh darab. So, dia akan jadi 2 kuasa 2x tolak 2 sama dengan 3 sama dengan 2 kuasa 3x tambah 9. Okay. So, oleh kerana dia sama base sebelah kiri dan kanan, sini sebelah, so dia boleh potong. Kita boleh, bukan potong, kita boleh abaikan sebab kita nak fokus pada yang atas ni. Sebab soalan nak selesaikan nilai x. So, dia akan ambil 2x tolak 2 sama dengan 3x tambah 9. Okay, so ini macam kamu belajar sekolah rendah, pindah rendah. So, dia jadi 2x tolak 3x sama dengan 9 tambah 2. 2x tolak 3x, negatif x. 9 tambah 2, 11. X sama dengan negatif 11. Okay, itu jenis yang pertama. Jenis mudah. Untuk soalan solve the equation, selesaikan persamaan. Nanti kamu tengok, soalan ni ada 2 jenis soalan. Jenis yang pertama dengan jenis yang kedua. Okay, ini cikgu declare dia sebagai jenis yang pertama. Okay. Okay. Siapa nak salin, boleh salin. Okay. Okay, kita masuk soalan yang kedua. Soalan B tu.
Okey, jenis yang kedua. Ini jenis yang pertama. Okey. Untuk soalan jenis yang kedua, okey. Jenis yang kedua soalan ni. Kalau kamu tengok, dia ada 3 ungkapan. Okey. Ungkapan pertama, ungkapan kedua, ungkapan ketiga. Okey. Kalau macam tadi ada dua je, dua kumpulan je. Okey. Jenis macam ni, kita kena main pecah-pecah. Bermaksud, kamu kena pecahkan asal usul dia. Okey, dia akan jadi. Soalan dia 3 kuasa X tambah 3 tolak 3X tambah 2 sama dengan 2. So, kita pecahkan ni kepada hukum indeks yang kamu dah tahu. 3 kuasa X tambah ni, sebenarnya dia asal usul dia berdarab. 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa X 3 kuasa 2 sama dengan 2. Okey. Okey, lagi sekali. Cikgu tulis dekat tempat yang lain. Okey. Lagi sekali kelas. Okey. Soalan dia macam ni. 3 kuasa X tambah 2 tolak 3, 3 kuasa X tambah 3 tolak 3 kuasa X tambah 2 sama dengan 2. Ini jenis yang kedua. Okay, sebab kenapa jenis kedua dia ada 3 ungkapan. 1, 2 and 3. Okay, kalau macam tadi ada 2 je. Kiri, kanan. Okay, jenis yang kedua ni, kamu kena tengok betul-betul dia kena pecahkan benda ni. Okay, dia akan jadi macam ni. 3 kuasa X darab 3 kuasa 3. Sebab tu dia jadi macam ni. Okay, tolak 3 kuasa X darab 3 kuasa 2 sama dengan 2. Okay, so yang ini kamu kena selesaikan. 3 kuasa 3 adalah 27. So 27, 3 kuasa X tolak 3 kuasa 9, 3 kuasa X sama dengan 2. Okay, so ada dua jenis penyelesaian yang kamu boleh selesaikan. Kalau kamu nampak benda ni, dia direct kamu selesaikan. Ini adalah ibarat unknown. Okay, 27 tolak 9. Dia ibarat 27X. Ibarat tolak 9X sama dengan 2. Tak nak guna X, kita guna Y. Supaya cikgu nak gantikan 3 kuasa X tu. Supaya kamu nampak yang dia boleh tolak. Okay. Okay. 27Y tolak 9Y sama dengan 2. So, dia akan jadi 18Y. Sama dengan 2. Okay. Ataupun kamu tak nak guna Y, kamu buat direct lah. Dia akan jadi 18, 3 kuasa X sama dengan 2. Benda yang sama. So, kalau kita nak selesaikan, 3 kuasa X sama dengan 2 per 18. 3 kuasa X sama dengan 1 per 9. Okay. Okay. Kita nak X, so dia akan jadi begini. 3 kuasa X sama dengan 1 per 3 kuasa 2. Kalau cikgu naikkan atas balik, dia akan jadi begini. Kuasa negatif 2. Maka jawapan kita X sama dengan negatif 2. Okay. So, ini jenis yang kedua. Jenis yang kedua dia panjang sikit, dia tricky sikit. Okay. Tapi tak apa, nanti kita tengok balik soalan lain. Okay. Okay. Salin jap.
Okay. Okay. Okay, siapa yang tertinggal tak apa. Video ni cikgu record. Nanti cikgu blast balik dalam group. Okay. Okay. Kita tengok soalan C. Uh, bilik guru. Sekejap, sekejap, sekejap. Kelas sekejap Sekejap. Alamak. Kamu salin dulu. Kalau ada soalan, kamu ni sekejap. Mute, kamu tanya cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang rupanya. Cikgu rakam oh. Allah.
Okey. Okey. So, 3 kuasa X sama dengan 1/3 kuasa berapa dapat 81? 3 kuasa 4. Okey, 3 kuasa 4. So, ini bawa naik atas. Hukum indeks kata 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa negatif 4. So, X sama dengan negatif 4. Okey. Itu jawapan dia lah. X sama dengan negatif 4. Okey, cuba kamu tengok exercise nombor 2 pula. Okey. Exercise nombor 2. Gini. Okey, so dia pun jenis yang pertama. Okey, simple dia soalan dia. 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa 2 bracket 2X tambah 1. So, dia jadi 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa 4X tambah 2. Okey, kenapa tambah? Kenapa darab? Sebab ni kuasa dengan kuasa. So, oleh kerana kiri dan kanan tu dia sama, kita boleh abaikan. Okey, so dia jadi 3 kuasa X sama dengan kita boleh ambil atas ni je. Yang sini. Okey, so dia akan jadi X sama dengan 4X tambah 2. So, pindah negatif X tolak 4X sama dengan 2. So, negatif 3X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2/3. Okey. So, itu jawapan dia untuk soalan nombor 2. Okey. Ni. Okey. Okey. Itu untuk soalan type 1 lah. Dua soalan atas tu adalah jenis yang pertama. Okey, kita tengok soalan jenis yang kedua, type 2. Okey, macam tadi cikgu cakap, type 2 ni dia jenis ada 3 ungkapan. 1, 2, 3. Okey. Yang nombor 4 ni pun 3 ungkapan. 1, 2, 3. Itu beza dia dengan soalan jenis yang pertama dia. Okey, kamu kena mahir tak tahu dulu jenis soalan baru kamu boleh jawab soalan tu. Okey, ada soalan ke? Okay, siapa ada soalan boleh tanya, boleh unmute kan jap. Okey, kalau tak ada cikgu proceed. Okey. Ni belum. Okay. Tadi last B tu. B, C belum. C jap, cikgu tunggu jap. Ya, sekarang ni yang B tu ada masalah tak? Tak ada. Okey. Okay. Tak, cikgu takut cikgu cakap seorang. Okey. Okay, cikgu sambung. Okey. Okey. Okey, tengok soalan sekarang ni kat soalan nombor 3 lah kan? Okey, kat soalan nombor 3. Okey. Jenis yang kedua, 3 kuasa K tolak 3 kuasa K bahagi 3 kuasa 2. Kenapa bahagi? Sebab tolak. Okay, macam cikgu cakap, untuk soalan ada 3 ungkapan ni kamu kena pecahkan. Sama dengan 8/3. Okay, so sekarang ni unknown kita adalah ni. 3 kuasa K, 3 kuasa K. Okay.
untuk memudahkan kamu buat pengiraan, kita akan wakilkan benda tu dengan huruf lain. Okay. Kita assume, kita anggapkan katalah huruf apa kamu suka. Anggapkan X sebagai 3 kuasa K. Supaya kamu nampak. Okay. So dia akan jadi begini. X tolak X per 9 sama dengan 8/3. Okay. Ini hanya anggapkan supaya kamu buat mudah untuk mengira. Okay. So bila kamu dah buat macam ni, kita nak cari nilai X. Okay. Ataupun kita nak cari nilai 3 kuasa K ni berapa. So kita akan darab semua dengan 9. Ini darab 9, ini darab 9, ini darab 9. Okay, so dia akan jadi 9X tolak X sama dengan 24. Cikgu, kenapa 24? Sebab ini. Okay, so dekat sini dah mudah untuk kamu mengira. 9X tolak X adalah 8X. Sama dengan 24. X sama dengan 24 bahagi 8. X sama dengan 3. Okay. So X sama dengan 3. Tapi kamu kena ingat, kita bukan nak cari X. X tu adalah 3 kuasa K. Kita gantikan kembali. 3 kuasa K sama dengan 3. Sebab tadi kita hanya anggap untuk memudahkan penyelesaian kita. 3 ni adalah 3 lah, 3 kuasa 1. Maka K sama dengan 1. Okay. Maka K sama dengan 1. Okay. 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 Tengok pula soalan yang kelima. Sama juga. Soalan kelima ni adalah jenis yang kedua. 1, 2, 3. Okay. So, macam mana kita nak selesaikan? Tengok. Okay. Kita pecahkan dulu. 3. Okay, katalah 3 kuasa W tolak 3 kuasa W per 3 kuasa 2. Soalan salah soalan. Sama. Oh, salah soalan. Cikgu pergi ke soalan nombor 4 dulu. Ya, okey. Okay, ini kamu kena tengok betul-betul. Okay, sebab dia tricky sikit. Okey. Okey. 5 5 kuasa 2K sama dengan 100 tambah ini short X ni tukar. Ini kuasa X. 52X lah. Okey. Tambah 5 kuasa 2X per 5 kuasa 1. Okay. Bila kamu tengok ni, kamu dapati ini sama dengan ni. Dia ibarat satu ungkapan. So, katalah kamu anggap huruf apa? Kita tak boleh guna huruf X, kita assume sebagai huruf Y. Y sama dengan 5 kuasa 2X. So, dia akan jadi macam ni lah. Y sama dengan
100 tambah Y per 5. Okay. So, kita matikan 5, darab semua dengan 5. So, dah akan dapat begini. Okay. 5Y 500 tambah Y. Okay, kenapa? Sebab sini darab 5, sini darab 5, sini darab 5. Kenapa cikgu nak darab 5? Sebab cikgu tak suka pecahan. Cikgu nak matikan pecahan. Okay. Okay. So, Y pindah, dia akan jadi begini. 4Y sama dengan 500. Cikgu kenapa 4Y? Y pindah sana jadi tolak. Okay, Y sama dengan 500 bagi 4, iaitu 125. Tapi ingat, kita bukan nak Y. Kita nak 5 kuasa 2X. So, kita gantikan balik. Sebab tadi kita hanya anggap 125. So, yang ini adalah 5 kuasa 3. Okay, 5 kuasa 3. So, dia akan jadi sini. 5 kuasa 2X sama dengan 5 kuasa 3. So, kita ambil kuasa. So, dia akan jadi 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Okay. Itu soalan B. Soalan yang B. Soalan nombor 4 ni. Okay. Ini belum lagi. Ni let dulu. Okay. Okay. Kalau tak dapat, tak apa. Nanti kamu tengok balik video tu. Okay. Okay. Sekarang ni cikgu nak pergi ke soalan nombor 5. Kita ada 2 soalan lagi. Sebelum nanti kamu buat latihan tu. Okay. Okay. Kita tengok soalan nombor 5. Okay. Macam cikgu cakap, untuk soalan selesaikan ni, kamu decide dulu dia jenis yang keberapa. Okay, macam cikgu cakap, ini jenis yang kedua. Sebab dia 3 ungkapan. Selalunya 3 ungkapan ni memang jenis yang kedua lah. Okay, so kita buat 3 kuasa W tolak 3 kuasa W 3 kuasa 2. Kenapa bahagi? Sebab tolak kuasa tu tolak. So 24. Okay, kamu tengok sama. Unknown. So dia boleh jadi huruf apa-apa yang kamu suka. Okay, anggap Y, kita naklah Y, X sama dengan 3 kuasa W. So, X tolak X per 9 sama dengan 24. Okay. So, cikgu darab semua dengan 9. Kenapa cikgu darab semua dengan 9? Sebab cikgu nak matikan 9 kat bawah. Okay, saya 4 darab 9. 216. So, sini 9X tolak X sama dengan 216. Okay. So, 8X sama dengan 216. X sama dengan 27. Tolong ingat, kita bukan nak cari X. Sebab kita dah buat perjanjian tadi. Kita anggap X tu sama 3 kuasa W. So, 3 kuasa W sama dengan 27. Okay. So, 3 kuasa W sama dengan 3 kuasa 3. Sebab 27 tu 3 kuasa 3. Maka penyelesaian dia adalah W sama dengan 3. So, kamu tulislah W sama dengan 3. Okay. Itu soalan penyelesaian masalah ataupun penyelesaian selesaikan persamaan. Solve the equation. Okay. Okay. Sekarang ni cikgu tunjuk soalan yang terakhir. Iaitu dia nak kata soalan kebat tak kebat sangatlah. Soalan dia suruh tunjukkan yang ini
boleh dibahagikan dengan 5. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, sama je juga. Okay, kita akan buat dia, kita akan pecahkan. 3 kuasa X tambah 2 ni, dia sebenarnya darab. 3. Titik ni darab tambah 3 kuasa. Okay, so ini akan jadi 9 lah. So, akan jadi 9. 3 kuasa X tambah 3 kuasa X. Okay, ini ada 9, 3X. Kalau kamu nak assume, sini jadi 9Y lah. 9Y. Ini 1Y. So, dia akan jadi 10Y. Ataupun 10 kuasa 3X. Okay, so dia akan jadi begini. 10 kuasa 10 bracket 3 kuasa X. So, proven lah, terbukti. Kenapa? Sebab 10 tu boleh dibahagi dengan 5. Okay, so terbukti boleh dibahagi dengan sebab 10 bagi 5, 2. Maksudnya dia boleh dibahagilah. Kalau soalan minta tunjukkan dia boleh dibagi, begini je cara aku buat. Okay. So untuk soalan ini, soalan indeks ni kita ada 3 jenis lah selalunya. Soalan indeks, hukum indeks, indeks yang kamu selalu nak mahirkan. Yang pertama, kamu kena tahu ringkaskan. Okay, macam mana kita nak ringkaskan suatu ungkapan? Suatu ungkapan. Okay, yang kedua, kamu mesti tahu macam mana nak selesaikan persamaan. Okay, selesaikan persamaan ni yang tadilah. Type 1, step 2. Okay, yang ketiga, yang proof tadi, buktikan. Buktikan atau tunjukkan. Okay, macam soalan nombor 5 tadi. Okay, so 3 soalan ni kamu kena tahu, biasakan supaya kamu mahirlah untuk jawab soalan hukum indeks ataupun law of indices ni. Okay. Okay, ada soalan. So, cikgu ada bekalkan kat kamu link untuk latihan dalam Google Classroom. Okay, kamu buka Google Classroom kamu buat assignment. Ada berapa jenis soalan je. Cikgu nak kamu snap gambar yang kerja kamu tu, kamu upload je dalam drive tu. Okay, kamu upload dalam Google Classroom, kamu return kat cikgu, turn in. Okay, nanti cikgu tanda. Lepas tu latihan pengukuhan, kamu buat buku teks yang cikgu dah bagi link kat situ. Ada 3 soalan ni kamu buat. Okay, so next week kita akan masuk topik yang seterusnya, iaitu topik cert. Okay, apa-apa soalan kamu roger cikgu, kamu boleh PM ni cikgu. Okay, nombor cikgu ada dalam grup kamu tu. Okay, ada apa-apa soalan kamu tanya je lah. Okay, boleh? Okay, kalau boleh, kalau tak ada soalan, tu sajalah untuk dari cikgu. So, jumpa kamu next week hari yang sama pukul 11 juga. Dan kalau kamu tak naik sekolah lagi lah. Kalau naik sekolah nanti, kamu jumpa cikgu kat sekolah je lah. Okay, ada soalan? Kalau tak, nanti cikgu share balik video ni. Kamu tengok balik mana yang kamu tertinggal. Boleh?
Okay. So, itu sajalah dari cikgu. Boleh ni? Okay. Bye-bye. Kasih go. Assalamualaikum. Salam. Apa cerita? Oh, YB. Buat apa tu? Tak ada. Cikgu tengah record lagi dah. Oh, ya. Yeah. Faham tak? Okay. Cantik. Gue gerak dulu lah.